Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini adalah hari yang cukup bersejarah dan cukup bermakna bagi mereka yang menjawat jawatan wazifah guru. Guru ini disebut sebagai muallim, disebut sebagai murabbi, disebut sebagai mursyid, disebut sebagai muhazzib, disebut sebagai ustaz. Dan saya nyatakan bahawa yang kita naknya adalah ustaziyatul alam. Dan inilah yang beza antara manusia dengan hayawan. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Manusia ini dia boleh mengajar, memperturunkan ilmu daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Dia boleh membentuk akhlak. Kalau kita tengok lembu, walaupun dia lembu, dia beranak dah, dia tak boleh nak ajar anak dia. Dia hanya fitrah, sekadar kelembuan sahaja. Hatta kalau kita tengok burung kakak tua, kita asuh dia, dia boleh bercakap selamat pagi, selamat petang. Tapi bila dia ada anak, dia tak boleh ajar kepada anak dia selamat pagi, selamat petang. Itu bezanya manusia dengan hayawan. Bahkan luar biasanya manusia, sekalipun dia tak boleh bercakap, contohnya dia seperti orang yang bisu sebagai contoh, tapi dia tetap boleh mengajar kepada anaknya. Ia dari segi transfer maklumat dan ilmu. Ini menunjukkan kepada kita kalimat guru ni adalah kemuliaan kepada manusia, bukan kepada yang lain. Jadinya bila kita sebut cikgu, guru ini, kita akan tengok martabatnya cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sisi manusia semua. Saya nyatakan di sini bagaimana guru atau muallim yang dianggap sebagai mulia. Pertamanya, kebaikan yang Allah kurniakan kepadanya. Kerana Allah Subhanahu wa taala, dia kalau dia nak beri baik kepada orang, dia fakihkan orang itu, cerdik dan bijakkan orang itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki dengannya kebaikan, maka Allah fakihkan baginya dalam agama. Penting kalau jadi baik, jadi erti dalam agama, maka di situ tanda Allah nak beri kebaikan kepadanya. Guru sebagai khazanah harta yang tak ternilai. Ni hebatnya guru. Sebab itu dalam sebuah hadis yang riwayat Muslim, mafhumnya manusia itu adalah umpama barang-barang galian, seperti barang galian emas dan perak. Sebaik-baik mereka di zaman kejahilan dulu adalah mereka yang baik apabila mereka masuk Islam. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam iza faquhu atau iza faqihu. Bila mana mereka fakih, mereka akan jadi baik. Zaman dulu baik. Dan ini yang berlaku zaman sahabat dulu. Dia zaman jahiliah memang dia hebat, bila masuk Islam lagilah hebat dia. Guru menjadi petunjuk kepada jalan kebaikan. Yang kita kata siapa yang tunjuk orang jalan kebaikan, dia akan dapat pahala. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Guru selamat daripada celaan. Daripada ini disebut dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, Rasulullah SAW menyatakan dunia ini dan seisinya adalah laknat kecuali mengingati Allah yang membawa kepada taat kepadanya serta orang alim dan juga pelajar. Ini penting guru. Guru dan murid sama-sama mendapat kebaikan. Ini jelas menunjukkan kepada kita betapa hebatnya guru ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali bila mana sebut tentang guru ini pernah berkata, macam mana saya nak sematkan sifat penghormatan kepada guru yang sepatutnya kita angkat. Imam Ghazali kata, menghormati dan memuliakan guru merupakan tugas dan kewajipan kita sebagai anak murid. Guru bagaikan orang tua kita sendiri yang wajib kita hormati dan muliakan. Itu kata Imam Ghazali.
Al-Imam Syafi'i berkata, aku membuka halaman kertas di hadapan Imam Malik perlahan-lahan kerana bimbang beliau mendengar bunyi kertas tu. Mana selok nak bincang tu slow je. Dan ini juga disebut oleh Habib Umar Jailani dalam satu ceramah dia ketika datang ke Malaysia. Saya dengar cerita bagaimana beradabnya Imam Syafi'i terhadap Imam Malik rahimahullah. Ar-Rabi' berkata, aku tak berani menegur air apabila Imam Syafi'i berada di hadapanku kerana menghormatinya. Syu'bah berkata, apabila aku mempelajari sesuatu ilmu daripada seseorang, maka aku akan menjadi hamba kepadanya selagi ia hidup. Ini nak tunjuk melampau lah, nak tunjuk betapa hormatnya. Atta' bin Abi Rabah berkata, aku pernah mendengar seorang menceritakan sesuatu sedangkan aku lebih mengetahui tentang perkara itu, namun aku tetap mendengarnya dan berpura-pura tak tahu langsung tentang perkara tersebut sebagai nak menghormati ilmu dan yang menyampaikannya. Imam Syafi'i dalam madah syairnya pernah berkata, aku melihat ilmu tuannya mulia sekalipun dilahirkan oleh ibu bapa yang keji. Kalaulah tidak kerana ilmu, maka tak bahagia mana-mana lelaki dan tiadalah diketahui sama ada halal maupun haram. Jadi orang tu kadang-kadang paria, ada orang tu kadang orang kata hamba, ada orang tu abdi kulit hitam, ada orang tu hina dina, ada orang tu papa kedana miskin. Tapi tak kala dia mempunyai ilmu, dia menjadi semulia-mulia manusia, dia angkat kedudukan yang amat-amat luar biasa. Bayangkan, saya tutup kisah sebagaimana satu hari datang seorang khalifah, dia membawa dua puteranya. Kemudian sampai di Mekah, dia suruh cari mana ulama yang paling alim di kota Mekah pada masa tu. Ni cerita zaman tabi'in. Cari, didapati ada seorang namanya Atta' ibn Abi Rabah. Rupa-rupanya dia sedang semayang di belakang maqam di Masjidil Haram. Semayang jadi khalifah dengan dengan pengawal-pengawal dan anak-anaknya duduk tunggu. Sudah dia semayang, terus dia berlangsung pergi tanpa apa-apa. Inilah Atta' bin Abi Rabah, murid kanan kepada Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Maka bila tengok kehebatan tu, semua pakat takut habis, gerung hebatnya Atta'. Lalu kata khalifah kepada muridnya, satu nasihat yang kepada anak-anaknya, puteranya, dua puteranya, dia kata apa? Ya bunayya, la taniya an talabil ilmi fa inna la nansa zullana baina yadayil abdil aswadil ajda. Wahai dua puteraku, jangan kamu bosan dalam menuntut ilmu, kerana kami tak akan lupa betapa hinanya kami di hadapan seorang hamba abdi yang kulitnya hitam, yang rambutnya meleki. Tengok, tapi Allah angkat, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Justru hari yang baik, bulan yang baik ini, saya katakan kepada guru-guru semua, terima kasih cikgu, jazakumullahu khairal jaza. Semoga guru-guru semua sentiasa dirahmati Allah, diberi kebaikan dalam hidup, dilapangkan dalam kehidupan, dimurahkan rezeki, diberkati dalam hidup. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.